Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk tentang haba. Mula-mula kita kena tahu dulu apa itu suhu. Suhu adalah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Suhu disukat menggunakan termometer. Unit piawai bagi suhu dalam sistem metrik ialah darjah Celsius. Cara menggunakan termometer untuk mengukur suhu dengan betul. Langkah pertama, pegang termometer secara menegak. Kemudian, masukkan termometer ke dalam bahan yang akan diukur suhunya. Misalnya, jika kita nak ukur suhu air di dalam bikar, masukkan termometer tersebut secara menegak ke dalam air tersebut. Pastikan berbuli, iaitu bahagian bawah termometer tidak menyentuh dasar atau tepi bikar. Pastikan berbuli berada betul-betul di tengah-tengah cecair yang hendak diukur suhunya. Kemudian perhatikan jalur perak dalam termometer tersebut. Tunggu sehingga paras meniskus jalur perak itu berhenti dan tetap pada satu kedudukan. Kemudian laraskan mata. Pastikan mata berada separas dengan jalur perak dalam merkuri tersebut. Bila jalur perak itu dah tetap, mata pun dah separas, barulah boleh bacaan suhu cecair tersebut diambil. Menerima dan kehilangan haba. Sesuatu bahan menjadi panas apabila menerima haba. Sesuatu bahan pula akan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Apabila kita masak air, air akan menjadi panas. Ini adalah kerana air menerima haba daripada api. Kemudian air tersebut jika kita biarkan di atas meja, lama-kelamaan ia akan menjadi sejuk. Suhunya akan kembali ke suhu persekitaran. Ini adalah kerana air tersebut telah kehilangan haba. Habanya telah hilang ke persekitaran. Kemudian jika kita ambil air tersebut dan masukkan ke dalam peti sejuk, ia akan menjadi lebih sejuk kerana ia kehilangan lebih haba. Perubahan suhu. Suhu air akan meningkat apabila menerima haba. Suhu air pula akan menurun apabila kehilangan haba. Suhu air ini boleh dilihat atau diukur menggunakan termometer. Bila kita masukkan termometer dalam air yang sedang dipanaskan, kita akan dapati jalur perak, iaitu merkuri, di dalam termometer akan menaik. Tetapi apabila kita masukkan termometer tersebut ke dalam bekas berisi ais atau air sejuk, kita akan tengok jalur perak, iaitu cecair merkuri di dalam termometer akan menurun. Ini adalah kerana berlakunya pengembangan dan pengecutan. Bacaan jalur perak yang tinggi pada termometer adalah bermaksud suhu air meningkat, iaitu bacaan suhunya tinggi. Jika jalur perak tersebut menurun, ia bermakna bacaan suhunya adalah rendah. Suhu meningkat apabila menerima haba
dan suhu menurun apabila kehilangan haba. Pengembangan dan pengecutan. Bahan akan mengembang apabila menerima haba. Bahan akan mengecut apabila kehilangan haba. Kita dapati dalam aktiviti yang melibatkan sebuah botol diletakkan belon pada muncungnya. Apabila direndam dalam air panas, belon tersebut akan mengembang. Tetapi bila direndam dalam air sejuk, belon akan mengecut. Aktiviti lain pula menunjukkan bola besi tidak dapat melalui gelung besi selepas dipanaskan. Sebelum dipanaskan, bola besi boleh melalui gelung besi. Tetapi selepas dipanaskan, bola besi tersebut mengembang dan tidak boleh melepasi gelung besi. Dalam uji kaji yang lain, kita letakkan air dalam kelalang bulat yang ada saluran. Kemudian kita rendam dalam air panas. Kita dapati air dalam kelalang dasar bulat itu akan meningkat paras dia. Bila kita letakkan dalam bekas berisi ais yang sejuk, paras air dalam saluran yang kecil tu akan menurun. Ini adalah uji kaji yang membuktikan bahawa bahan akan mengembang apabila menerima haba dan bahan akan mengecut apabila kehilangan haba. Bahan tersebut boleh terdiri daripada gas, pepejal dan juga cecair. Gas boleh mengembang dan mengecut, pepejal boleh mengembang dan mengecut, cecair juga boleh mengembang dan mengecut. Aplikasi prinsip haba. Satunya daripada pengetahuan yang kita telah pelajari sebelum ni tentang pengembangan dan pengecutan, tentang suhu dan tentang terima dan kehilangan haba. Kita boleh aplikasikan konsep ini dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah mewujudkan ruang di antara penyambung landasan kereta api. Pada landasan kereta api, sambungan dia mesti ada ruang sikit. Kerana pada waktu siang, cuaca sangat panas, besi landasan akan mengembang. Jika tiada ruang antara sambungan ini, dia akan jadi bengkok. Bengkang-bengkok dan boleh menyebabkan kemalangan. Jadi kita kena buat sedikit ruang di antara sambungan landasan kereta api. Wujudkan ruang di antara penyambung landasan kereta api. Seterusnya kita tengok pula aplikasi prinsip haba ini pada kabel elektrik. Kabel elektrik pada tiang-tiang elektrik di tepi jalan mestilah dikendurkan. Kabel tu, wire-wire dia mesti kendur. Kerana pada waktu malam, dia akan mengecut. Kabel akan mengecut. Jika tidak dipasang kendur, jika kabel dipasang tegang, jadi pada waktu malam, suhu rendah, sejuk, kabel akan mengecut, jadi dia akan terputus. Jadi dipasang kendur. Jadi bila kendur, waktu malam, sejuk, kabel ini dia tidak akan putus. Aplikasi prinsip haba yang lain adalah pengembangan dan pengecutan cecair di dalam termometer semasa mengukur suhu bahan. Bahan yang di dalam termometer tu sama ada merkuri. Merkuri adalah logam dalam bentuk cecair. Dia berwarna perak atau silver. Dia mengembang apabila panas. Bila mengembang, dia akan
kita akan nampak paras dia meningkat. Bila suhu rendah, bila kita rendam dalam air sejuk yang ada ais, dia akan mengecut dan paras merkuri tersebut akan turun. Ini adalah aplikasi prinsip haba pengembangan dan pengecutan dalam peralatan harian. Konsep pengembangan dan pengecutan juga boleh digunakan untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah mudah seharian. Contohnya, penutup balang kaca yang sangat sukar dibuka, dah ketat. Jadi apa yang kita boleh buat? Rendam penutup tu dalam air panas, atau kita boleh lalukan dia dalam air panas sehingga dia kembang. Dia tidak akan terbuka sendiri, tapi bila kita pulas, dia akan mudah dibuka. Dia tidak ketat lagi. Kenapa? Kerana apabila direndam atau dilalukan dengan air panas untuk beberapa minit, penutup tersebut akan mengembang. Bila dia kembang, dia akan jadi longgar dan mudah dibuka. Menara Eiffel di Itali pada musim panas, menara yang diperbuat daripada keluli ini akan menjadi lebih tinggi 15 cm kerana pengembangan haba. Pada musim sejuk pula, menara ini berkurang ketinggian sebanyak 8 cm kerana pengecutan haba. Sekian untuk kali ini, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.